الكتاب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, hari ini kita sambung muka surat 51, muka surat 53, ayat yang ke-23. Betul ah? Marilah sama-sama kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون صدق الله العظيم. الحمد لله وبه نستعين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم ربنا اشرح لنا صدورنا. Ya Allah, lapangkanlah dada kami sekalian. Wa yassir lana umurana, mudahkanlah segala urusan kami. Waj'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Jadikanlah kami orang yang sentiasa mendengar, mempelajari ayat-ayat-Mu, kemudian mengambil apa-apa yang terbaik daripada pengajian ini. Mereka itulah orang-orang yang Allah telah beri hidayah kepada mereka, dan mereka itulah orang-orang yang Allah telah bersihkan jiwa mereka. Allahumma ja'alna min ahlil Quran, ahlullah wa khassatu. Jadikanlah ya Allah kami semua ini orang yang ahli, yang faham Quran,
Mereka itulah ahli Allah dan orang khas Allah. Allahumma rzuqna as-sakinah wal rahmah wa du'a al-malaikah wa dzikrallahi fi man indah. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami dalam majlis ini tenang hati kami. Sempurnakanlah rahmat-Mu ke atas kami. Sertakanlah bersama kami para malaikat mendoa serta mengaminkan doa-doa kami. Juga ingatan-Mu ya Allah kepada kami sentiasa, khususnya dalam majlis-majlismu bersama para malaikat. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin. Ya Allah, Kau sembuhkanlah siapa jua yang uzur sakit yang ada dalam majlis ini, yang mengikuti majlis ini, keluarga kami, orang-orang yang meminta kami berdoa untuknya, serta muslimin muslimat seluruhnya. Allahumma hab lana hukma wa alhiqna bis salihin. Ya Allah, kurniakan juga kepada kami hikmah, yakni faham dalam agama. Wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Barang siapa yang Engkau kurniakan kepadanya hikmah, pasti ia akan dikurniakan kebaikan-kebaikan yang banyak. Serta Engkau masukkanlah kami semua ya Allah dalam kumpulan hamba-hamba-Mu yang saleh. Amin ya rabbal alamin. Baik, ayat 23 ada satu persoalan. Allah tanya Nabi, alam tara, tidakkah engkau lihat, engkau perhati, engkau kaji, engkau amati. Itu tara. Tara tu engkau tu rajak pada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nabi tak ada ni, macam mana kita nak kembalikan tara itu pada Nabi? Maka kata ulama, bila Nabi tak ada, umat dia pula kena. Makna, tidakkah engkau, yakni setiap kita, melihat dan memperhatikan? Lihat ke apa? Ilal ladzina utu, kepada orang-orang yang dikurniakan nasiban, sebahagian. Mana nasiban tu maknanya ilman. Nasiban makna ilman, bahagian. Bahagian tu makna ilmu. Mungkin kita tak faham semua Quran, mungkin mereka tak faham semua kitab Taurat, tapi nasiban, sebahagian daripadanya mereka fahamlah. Nah, minal kitab, daripada kitab. Kitab ni kitab Taurat lah kalau kita rujuk kepada Nabi kaum Yahudi, kitab Injil. Apa yang orang ini diminta? Yuda'au, mereka ini diajak. Yuda'auna, diajak. Siapa yang diajak ni? Orang-orang yang ada ilmu tentang kitab tu, ahli kitab. Nah, kaum Yahudi ahli kitab. Mereka diajak ila kitabillah, kepada beramal dengan kitab Allah. Kitab Taurat pun dia panggil kitab Allah juga, kitab Injil pun kitab Allah juga, dan kitab Quran kita inilah di zaman kita kitab Allah. Jadi yang dimaksudkan kitab Allah di sini, kalau Yahudi kat apa zaman dia kat Taurat Injil. Kalau Yahudi di zaman Nabi yang tak terima Nabi itu, Yahudi yang dikata kitab Allah ini Quran lah. Dah, sebab Yahudi pada zaman Nabi ramai. Dah, Quran. Untuk apa diajak kepada kitab Allah? Liyahkuma, li untuk yahkuma, memutuskan. Apa yang memutuskan? Kitab Allah tu. Liyahkuma kitabullah. Dah, untuk memutuskan. Hakama yahkum, putus. Nak putus kes, Dah, liyahkuma bainahum, untuk Al-Quran ataupun kitab Allah itu memutuskan bainahum, yakni isu-isu yang timbul di antara mereka. Berhenti setakat tu. Oh, Allah minta Nabi pada waktu itu supaya tengok pada perangai orang-orang yang ada ilmu tentang kitab. Bila mereka diajak yuda'auna ila kitabillah, diajak untuk membuat ataupun kembali, yuda'u ni kembali kepada kitab Allah, liyahkum, supaya kitab Allah tu putuskan kes-kes di antara mereka. Mu tengok ada orang ni, Nabi sallallahu alaihi wasallam
Sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat ya Allah. Kami tengok pada mereka. Mereka ni bila mereka diajak, mereka mari sebahagian, thumma yatawalla, kemudian berpalinglah. Semua kau berpaling? Tak. Fariqum minhum, satu kumpulan daripada mereka berpaling. Sekumpulan dia mari jumpa Nabi, sekumpulan lagi tak nak. Berpaling ni tubuh dia tak pergi jumpa Nabi, tak pergi kepada kitab Allah, paling tubuh. Wahum mu'ridun, mereka menentang dengan kata-kata. Buat apa? Kan? Pergi. Ya kita dah ada okey dah. Buat apa nak pergi kembali pada kitab Allah lagi? Apa Yahudi kata. Itu mu'ridun. Kalau yatawalla ni dia tak pergi kepada arahan untuk meeting, untuk buat keputusan dengan Quran ataupun kitab Allah itu. Dia yatawalla, pergi pusing balik. Itu yatawalla. Mu'ridun, tak nak, dia cakap tak perlu pun. Itu Yahudi itu. Kata Ibnu Katsir, ayat ini tidak sahaja tertentu kepada Yahudi sahaja, tetapi ayat ini datang sebagai contoh tentang perangai Yahudi yang diajar untuk kembali kepada kitab Allah, agar kitab Allah memutuskan kes-kes antara mereka. Mereka berpaling dan mereka menentang. Berpaling daripada mengikuti, menentang dengan kata-kata. Ini contoh. Kalau kitab Al-Quran ada umat ini yang bersifat demikian, ia juga sama. Itu maksud ayat ini. Kita tak tahu kenapa dia ni sangat orang kata demikian. Orang yang bersifat bila diajak tak nak buat, tak pergi dalam meeting, dalam mesyuarat untuk kembali kita Allah. Itu tawalla kan? Dia tak pergi. Mu'ridun, ucapan-ucapan yang menentang keputusan kitab Allah. Agak-agak apa sebab orang ni boleh buat gini, sedangkan kita ni hamba Allah, sedangkan kita ni Allah beri nikmat kita banyak. Nikmat dalam tubuh kita ada 5, kan? Boleh bilang dah nikmat dalam tubuh kita. Quran bilang 5. Pertama jasad, yang kedua roh, kan? Yang ketiga telinga boleh dengar, yang keempat mata boleh lihat, yang kelima hati boleh berfikir. Ini 5 nikmat. Kemudian di luar kita, baru je kita baca ayat 14, ingat tak? 6 nikmat tu. 6/5, 11 nikmat. Tak layak bagi kita bila Allah panggil kita untuk berbincang, untuk supaya kitab Allah itu buat keputusan. Apa-apa isu tiba-tiba kita berpaling. Tak layak bagi kita, kan? Sebagai seorang hamba yang banyak nikmat, yang terima nikmat daripada Allah, apatah lagi bercakap dengan kata-kata yang tak patut, berlawanan dengan keputusan Allah. Tapi ada juga orang yang macam tu. Apa sebab? Ayat berikut, ayat 24, dia cerita antara sebab mereka ini bersifat demikian. Kata Allah, zalika, perangai itu berlaku. Zalika tu, itu semua berlaku sebab apa? Bi'annahum, dengan sesungguhnya mereka itu, dia ada pandangan, sebab itu dia lantang, sebab itu dia sombong, sebab itu dia tak nak ikut, dia ada pandangan. Apa pandangan dia? Qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudat. Allahu akbar. Dia kata, kita ni orang mulia, ahli kitab, ustaz. Sudah ustaz. Ustaz masuk neraka gak kalau tak kena. Nak. Kan? Kita ni orang ahli kitab, orang yang dimuliakan Allah. Kalau masuk neraka pun lanta. Lan tu makna nafi, nafi mustaqbal muabbad. Nafi menolak masa depan selama-lamanya. Lan tamassanan naru, tidak menyentuh kami oleh
An-naru tu fa'il kepada massa. Massanya tidak disentuh. Tidak sentuh kami oleh neraka illa ayyaman ma'dudat, kecuali dalam 10 hari, paling lama 10 hari. Dia kata kalau masuk neraka pun 10 hari je paling lama, ataupun 3 hari paling cepat, kan? Sebab apa kita kata ayam makdudah ni 10 hari paling lama? Sebab ayam ini, makdudat ini bilangan jamak yang bermula dengan 3 sampai 10 je. Kalau lepas tu dia guna yauman pula, dia tak guna ayam. Jadi kita nampaklah, maknanya ayam dia paling lama dia target dia masuk neraka 10 hari. Itu dia punya dia kata tak apalah, masuk neraka 10 hari bukan lama sangat. Jadi berbanding dengan nikmat yang ada di dunia ni banyak, kita boleh jadi hebat, kita sangguplah masuk neraka sekejap. Itu pun belum tentu lagi masuk. Dia punya pandangan. Anda cek neraka ni, kan? Sehari neraka ni 1000 tahun. Sehari neraka 1000 tahun. Kita kata 3 hari, paling cepat 3000 tahun. Allahu Akbar. Kita 100 tahun tak sampai. Hari ni baru 60 baru amuh, kan? Dah rasa sakit habis dah, kan? Macam mana nak 1000 tahun? Jadi janganlah rasa hebat sangat. Jangan jadi perangai pok-pok Yahudi ni, kan? Bila dia ajak untuk buat keputusan dengan kita Allah, supaya kita Allah putus, kita macam-macam buat alasan. Tak pergi mesyuarat lah, kan? Lepas tu tak pergi mesyuarat tu ya tawalla. Mu'ridu tu ucapan-ucapan menentang. Tak begitu. Jadi jangan jadi gitu, kata Allah. Alasan-alasan mereka ni, alasan kita mungkin ada alasan lain. Apapun alasan, tidak diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Okey, kenapa dia beralasan demikian? Apa logiknya? Kata Allah, wa gharrahum fi dinihim. Gharra ni macam lemas. Lemas mereka, tenggelam. Gharra ni biasa dalam laut, dalam sungai, dalam telaga. Gharrahum, yang menyesatkan mereka, menenggelamkan mereka, fi dinihim, dalam kehidupan beragama mereka. Apa yang menyesatkan mereka? Makanu yaftarun. Yang menyesatkan mereka ialah macam-macam rekaan yang mereka rekakan. Rekaan. Maknanya kalau kita tengok di sudut fa'ilnya, gharra tu siapa yang melemaskan mereka? Makanu yaftarun. Apa yang mereka dulu, kini dan selamanya. Macam mana kita terjemah dulu, kini dan selamanya? Kanu past tense, yaftaru present continuous tense. Maknanya dulu, kini dan selama dia tu duduk reka cipta. Kalau kitab dia macam ni, dia kata ni tak sesuai ni, kita adjust sikit. Itu iftirak dia panggil. Iftirak. Jadi disebabkan ini, mereka sedap angan-angan, seronok perancangan. Ini mereka, maknanya punca sekali kalangan ahli kitab ini iftirak. Mereka cipta kitab-kitab Taurat. Dengan sebab itulah datanglah perasaan orang kata selamat. Kalau tak selamat pun sekejap, itu datang. Jadi kita ni muslimin muslimat sekalian, kita ni, negara kita ni ada undang-undang, kan? Ada undang-undang dah. Jadi kita tak ada masalah, ikutlah siapa nak buat, berbuatlah, kan? Kita kata undang-undang tu boleh ubah bila-bila masa. Kalau puak ni ubah undang-undang Allah, gak undang-undang negara tu, bila ada kuasa dia boleh ubah je, kan? Undang Allah pun dia langgar, apatah lagi undang-undang yang kita buat sendiri. Kita boleh hejak, cukup suara boleh hejak. Jadi jangan jadi macam tu, kan? Jangan jadi macam tu. Nampak tak dia punya alasan pokok Yahudi ni? Maknanya dia menentang
berpaling, tidak menghukum dengan hukum Allah kerana merasakan mereka ini mulia dan tidak akan dimasuk neraka. Kalau dimasuk neraka pun beberapa hari sahaja, makna antara 3 hingga 10 hari. Dan punca mereka berpendapat begitu kerana mereka terpengaruh dengan rekaan-rekaan harian mereka. Apa tak? Perubahan-perubahan. Tapi Quran tak boleh ubah. Taurat, Injil dia ubah. Quran dia tak ubah. Kita tak ubah, tapi kita tak ikut. Kan? Tak ikut. Jadi kalau bolehlah muslimin muslimat sekalian, jangan sekali ada sifat satu tawalla. Jangan kalau kita orang yang dipertanggungjawab tak hadir meeting. Kalau buat kena buat, nak buat, tak tahu buat lagi tak apa, nak buat. Yang kedua, jangan cakap-cakap mu'ridun, menentang terhadap keputusan Allah, sebab dia akan melahirkan satu nilai ataupun Allah tarik hidayah. Disebabkan kita dua ni menentang mu'ridun ucapan dan kita tak setuju, Allah tarik. Rasa nak tu Allah tarik. Ini yang anda jumpa dalam Quran. Dia bukan main-main benda ni. Bila kita kata aku ni rasa tak sesuai lah Quran, itu dia panggil apa? Mu'ridun. Tak payah ikut-ikutlah, baik kita pergi tempat lain. Kata gitu, itu dia panggil yatawalla, berpaling. Kalau ada dua ni, dengan sedar, dengan ilmu kita bercakap, maka Allah tarik hidayah tu kepada kita. Bila Allah tarik, kita duk melampau waktu ni rasa tak bersalah, macam puak-puak Yahudi. Ini banyak ayat-ayat yang anda jumpa di dalam kitab Allah SWT itu. Baik, ayat berikut. Fakaifa, ini kira alasan Allah pula. Tadi alasan dia, ini alasan Allah. Fakaifa, bagaimana mungkin mereka berfikir demikian itu? Fakaifa tu, mana mungkin mereka berfikir demikian itu? Yang sebenarnya begini, idza jama'nahum, apabila kami kumpulkan mereka tu siapa? Orang tadi tu, orang yang dia ahli kitab ni, yang dia tu yatawalla fariqum minhum wa hum mu'ridun tu. Kenapa dia buat gitu? Kata Allah, idza jama'nahum, bila kami kumpul mereka bila? Liyaumin, tanwin. Tengok tanwin tu, liyaumin ay liyaumil hisab, hari perhitungan. Atau setengah ulama liyaumil mahsyar, hari kita dikumpul di pada mahsyar. Yaumul kiamat lah, kan? Yaumul kiamat, pada hari manusia dikumpul. Hari tu kata Allah, hari perkumpulan manusia dan hisab manusia itu, sifat dia apa? Satu, la raiba fi, tidak boleh syak walaupun sebesar zarrah. Tak boleh syak. Macam mana kita terjemah walaupun sebesar zarrah? Tak boleh syak. La nafi jinsi dia panggil. La nafi jinsi, la menolak segala jenis walaupun sebesar zarrah. Tanda la itu tolak sepenuhnya, baris raibah di atas. Itu tanda. Senang je bahasa Arab ni, bahasa Quran ni. Kalau ada la, selepas itu kalimah isim, baris di atas, maka tolak semuanya walaupun kecil. Macam kita kata la ilaha illallah, tak boleh baca la ilahu syirik. Kalau kita baca la ilahu illallah, silap baris satu, maka kita telah mensyirikkan Allah. Maka nak baca macam mana? La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kena clear tu. Tolak segala pengabdian kecuali Allah sahaja. Sikit pun tak boleh. Itu dia panggil la nafi jinsi. Apa jenis-jenis syirik tak boleh. Apa jenis-jenis di sini dia panggil jenis apa? Syak. Apa jenis syak pun tidak boleh, bahawa kiamat, hari perhitungan itu pasti berlaku. Jangan tidak percaya. Dalam masa sama, pada hari dikumpulkan manusia itu, wawufiyat,
kullu nafsim ma kasabat. Hak ni bercanggah dengan pandangan Yahudi tadi. Allah kata wuffiyat, akan dilengkap dan sempurnakan, kullu nafsin, setiap orang, ma kasabat, apa yang dia usaha. Bukan macam puak-puak ahli kitab duduk rancang tadi. Tak. Dia rancang tak? Ikut usaha kita. Betul tak? Begitu. Ma tu wuffiyat ma. Tak gitu. Wuffiyat kullu nafsin, disempurnakan setiap orang, dia dapat tu maka sabar, apa yang dia usaha. Kalau Yahudi usaha dia berpaling, dia dapat nilai berpaling tu. Nah, ataupun tak buat, dia dapat nilai. Orang yang tak turut hukum Allah, Allah dah sebut dalam ayat lain 3 dak pokok Yahudi ni. Siapa faman lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun faulaika humul fasiqun. Lagi apa? Zalimun, kan? Kufur, fasik, zalim. Maknanya semua tak layak melepaskan diri daripada neraka Allah. Mereka tetap akan dimasuk. Wahum la yuzlamun, dan setiap orang di hari akhirat nanti mereka tidak dizalimi. Tak ada lah orang ni, saya buat baik dah ya Allah, tapi kenapa saya masuk neraka juga? Tak, tetap akan dilaksanakan mengikut apa yang dia dapat. Tuan-tuan dirahmati Allah, kita dah bicara itu. Setiap kita atas usaha kita. Sebelum kita usaha banyak sedikit, confirmkan dulu kerja kita itu Allah terima. Macam kita pergi kerja tak? Kalau kita kerja satu syarikat, kerja kita kontrak ataupun tidak confirm, macam mana? Bila-bila masa dia buang, kan? Tapi kalau kerja confirm, payah nak buang. Jadi kita gitu juga dengan Allah, confirm dulu amal yang kita buat itu soleh. Kita dah bincang hari itu, amal soleh secara umum ada 2. La ilaha illallah, ikhlas. Mesti amal kita kena ikhlas, mata-mata cari redha Allah. Yang kedua, Muhammadur Rasulullah. Apa makna Muhammadur Rasulullah? Ikut cara Rasulullah. Jadi nampak general lah, kan? Fakta ni general. Jadi anda cek lagi dalam surah Kahfi ayat 110. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihah. Siapa-siapa nak jumpa dengan Allah, yakni bila temu dengan Allah, automatik masuk syurga. Falyamal amalan salih, maka wajib ke atasnya beramal, dan amal dia wajib salih. Dalam masa sama, wala yusyrik biibadati rabbih ada, dia tak boleh sekutukan Allah dalam ibadat dia apa-apa pun. Jadi anda cek-cek daripada 2 tadi jadi 4. Maknanya ikhlas, ikut Nabi itu general, kita tak berapa mudah tangkap. Jadi anda cek-cek, dia kata di satu pandangan, saya kumpul-kumpul ada 4 pandangan. Dan saya jumpa tempat lain, dia sebut 4 semua. Pertama, ilmu. Yang kedua, niat. Niat iktikaf dia duduk lagi tadi lah. Kalau tak niat iktikaf, walaupun duduk lama pun tak dapat pahala. Jadi kena niat. Yang ketiga, ikhlas. Yang keempat, sabar. Ilmu, niat, ikhlas, sabar. Kan kita nak buat benda baik, nak duduk dalam majlis ni pun rasa panas-panas punggung, kan? Panas punggung. Baik kita pergi minum kopi sekejap, lepas tu azan isya mari, kan? Kadang-kadang yang mari mikir gitu. Jadi apatah lagi kalau kita ni tak rebu, kita kata duduk dalam majlis ni boleh pak. Kita doa tadi, apa 4 perkara yang kita dapat dalam majlis ini? Pertama, kita dapat tenang hati, Nabi sebut ni. Yang kedua, kita dapat rahmat yang lengkap, sempurna. Rahmat ni pakej hidup sihat tanpa penyakit, rahmat. Dan Allah redha. Allahumma ja'alna minhum, ya Allah jadikanlah kami termasuk orang yang demikian.
Dapat apa? Rahmat. Dapat doa para malaikat. Malaikat doa kita ni dua je. Doa Allahumma ighfir lahu warhamhu. Ya Allah, kau ampunkanlah orang duduk dalam majlis ni dan kau rahmatinya. Maka boleh lengkap. Nah, dan last sekali, saat malaikat bersama Allah, Allah tanya hamba-hamba di bumi, Maha suci Allah daripada tak tahu. Tapi Allah tanya malaikat di langit, macam mana hamba-hambaku di bumi? Antara orang yang malaikat sebut ialah orang yang duduk dalam majlis seperti ini. Allah maja'alna mimman dzakarahullah. Ya Allah, masuklah kami termasuk orang-orang yang Allah tanya khabar kita. Amin ya rabbal alamin. Gitu. Jadi 3 ayat Abi. Ayat berikut kita ambil satu ayat. Kita baca. Baca ni kena sampai ayat 27. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Sadaqallahul azim. Qul, katakanlah, ajarkanlah. Qul ni bukan katakanlah saja. Ajarkanlah, katakanlah, didikkanlah, maklumkanlah. Kalau kita tengok selepas itu doa kan? Doa. Allahumma, doa. Jadi ajarkanlah. Kata Allah, wahai Muhammad, ajarlah umatmu dengan kata-kata ini. Apa dia? Allahumma, ya Allah, ya Tuhan yang ku taatmu. Lain dengan Rabbana. Kalau Rabbana, ya Allah, ya Tuhan memberi segala-gala padaku, Rabbana. Kalau Allahumma, ya Allah, yang aku wajib taat kepadamu. Feeling atau rasa itu tak sama dengan Rabbana, dengan Allahumma. Malikal mulk, engkaulah Tuhan ya Allah yang memiliki segala al-mulk, kekuasaan, kerajaan. Engkaulah memiliki. Ini iktiraf. Kita tak minta apa pun, kita iktiraf. Satu, tu'til mulka, engkaulah yang menganugerah kerajaan, mantasya, orang yang engkau pilih. Dan pada masa yang sama, wa tanzi'u, engkaulah cabut. Nazak ni macam cabut nyawa. Orang ada kuasa, bila jatuh kuasa macam orang nak mati. Pernah kan? Saya pecen pergi UAE, dah email semua tak ada dah. Dah tutup, close. Hari ni close. You are not member of IUM lagi. Bukan lagi. Tak boleh nak connect dah, tak ada apa dah. Kat kita bila dicabut gini, Allah tanzid dia cabut. Ada. Itu cabut kedudukannya kan. Kalau cabut nyawa, kurang je. Tapi kita rasa sedih lah. Nah, suka pada, sedih pada. Nah. Wa tanzi'ul mulka mimman tasha'. 2. Wa tu'izzu, engkaulah memuliakan man tasha', siapa yang engkau kehendaki. Ini ikrar kita. Wa tudhillu man tasha', engkau hina sesiapa yang engkau kehendaki. Pak tu. Engkau lantik, engkau turun, engkau mulia, engkau hina. Tapi keempat-empat ini kata Allah, kami tak boleh nak buat apa, tapi kami mengharapkan biyadikal khair. Hanya engkau yang
menentukan segala kebaikan. InsyaAllah kita akan panjangkan usia kita. Sebab tak habis lagi. Jadi kita kena doa supaya Allah panjangkan usia untuk bincang ayat ni insyaAllah di minggu yang keempat akan datang. Qul qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.